Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita baca Ummul Kitab. Kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, zuriatnya, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat seluruhnya, khususnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati, dan untuk kita semua yang hadir pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة رسول الله كلهم أجمعين. أما بعد فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Al-Fadil, tuan-tuan imam, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat. Saya diberi tajuk hadis perihal zaman ini atau hadis akhir zaman, dan kita akan baca Al-Arba'ina Aziziyah yang telah diterjemahkan. Dan untuk kita mengaji hadis, tak patut langsung kalau kita tidak ada rasa kasih, rasa rindu pada junjung besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana tanpa baginda sallallahu alaihi wasallam tak ada iman kat kita, tak ada Islam kat kita. Kerana itu Allah mewajibkan kita untuk meletakkan rasa kasih pada Allah dan pada Rasul lebih dari segala. Untuk itu, mari kita sama-sama memupuk rasa kasih, rasa rindu pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita memperbanyakkan selawat pada pagi dan petang kita, pada siang dan malam kita, pada setiap ketika kita yang ada pada baki hayat kita ini. Dan malam ini pun, dan setiap kali kuliah kita, insya-Allah kita akan sama-sama berselawat. Mudah-mudahan baginda sallallahu alaihi wasallam sudi untuk menerima kita sebagai umatnya, dan kita sama-sama mengharapkan agar kita di akhirat nanti akan dapat menerima syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Untuk itu, mulai hari ini sama-sama kita tingkatkan azam agar kita dapat sama-sama memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena tahu orang yang paling hampir dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak ialah orang yang paling banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugi kita yang masih hidup, yang masih ada peluang kalau tidak merabut peluang untuk hampir di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, kitab ini adalah kitab Arba'in Al-Aziziyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Beliau dilahirkan di bandar Tangier, Maghribi, Morocco. Beliau pada bulan Jamadil Awal tahun 1338 Hijrah bersamaan bulan Januari tahun 1920 Masihi. Ibu beliau adalah merupakan putri kepada Abdul Aziz Abdul Al-Hafiz Ibn Ajibah dan telah meninggal dunia ketika beliau berusia 2 atau 3 tahun. Beliau telah dididik oleh bapa beliau sendiri, Syekh Al-Qutub Al-Akbar Al-Imam Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani, yang juga merupakan seorang ulama Rabbani dan pengasas kepada Zawiyah As-Siddiqiyah di Tangier. Kitab ini telah diterjemahkan oleh Al-Fadil Ustaz Al-Hakim bil Isa, orang Seremban, dilahirkan di Seremban, membesar di kampung Batang Bonahili. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada penterjemah dan pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr, thumma sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadarati az-zuhur, thumma nazala fa shalla, thumma sa'ida al-minbar fa khatabana hatta gharabat ash-shams, fa
akhbarana bima kan wa ma huwa kain ila yaumil qiyamah fa ahfazuna a'lamuna. Ini belum masuk ya, baru mukadimah. Daripada dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Zaid radhiyallahu anhu berkata, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan kami salat subuh. Kemudian baginda terus menaiki mimbar. Lepas solat subuh selesai, Nabi kita menaiki mimbar dan memberi khutbah kepada kami sehinggalah waktu zuhur. Boleh bayang, lagi lepas subuh sampai zuhur. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar dan menunaikan salat zuhur. Selepas salat zuhur, baginda menaiki mimbar semula dan memberi khutbah kepada kami, kepada sahabat, sehinggalah terbenamnya matahari. Kemudian baginda mengkhabarkan kepada kami apa yang telah terjadi. Dalam khutbah itu, baginda sallallahu alaihi wasallam dah khabarkan pada sahabat apa yang dah terjadi. Apa yang dah terjadi ini pada umat-umat sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dalam khutbah itu juga baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang akan terjadi sehinggalah hari kiamat. Orang yang paling banyak ilmunya mengenai kejadian-kejadian tersebut adalah orang yang paling kuat hafalannya. Jadi siapa yang ingat apa yang Nabi khutbah dari subuh sampai ke maghrib tu, orang itu adalah paling banyak ilmunya. Orang yang paling banyak ilmu itu ialah orang yang paling kuat hafalannya. Dan kita kena contohi hafalan para sahabat ini, kerana siapa yang menghafal 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam menjamin syafaat untuk orang itu. Jadi kalau kita rasakan kita punya kelapangan dan kono ada lapang pun, sama-sama kita berazam menghafal 40 hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita masuk hadis yang pertama. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'ala nas zamanun la yabqa minal Qur'an illa rasmuh wala minal Islam illa ismuh, yatasammawna bihi wa hum ab'adun nas min, masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda, fuqaha'u dhalika zaman syarru fuqaha'u tahta zillis sama', minhum kharajatil fitnah wa ilaihim ta'ud. Rawahul Hakim fi tarikh wa rawahu Dailimi min hadis Mu'adz bin Jabal nahwu. Maksudnya,
daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada manusia, pada kita semua, satu zaman yang tidak akan tinggal daripada Al-Quran melainkan tulisannya. Satu zaman yang tidak akan tinggal daripada Al-Quran melainkan tulisannya. Dan tidak akan tinggal daripada Islam itu melainkan namanya. Mereka hanya menamakan diri mereka dengan nama Islam, sedangkan mereka orang yang paling jauh darinya. Masjid-masjid pada ketika itu tersegam indah, namun kosong daripada hidayah. Para fuqaha pada zaman itu adalah seburuk-buruk fuqaha yang ada di bawah langit, yang pernah ada di bawah langit, atas muka bumi maksudnya. Dan dari mereka puncanya fitnah, dan kepada mereka jualah fitnah itu akan kembali. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Tarikh Ad-Dilmi dalam hadis Sayyidina Mu'ad bin Jabal dan seumpamanya. Hadis ni cukup clear, cukup terang, yang sebenarnya tak payah saya nak ulas lagi, dan kita dah faham dah. Sayati 'alan nas zamanun la yabqa minal Qur'an illa rasmu. Akan datang ke manusia, ke kita semua satu zaman, dan zaman tu ni ada zaman Al-Quran tidak ada lagi kecuali tulisannya. Kita ada banyak tahfiz, kita ada banyak majlis tadarrus yang kita buat, kita ada banyak musabaqah Al-Quran, tapi semua yang dibaca, yang dihafal hanya tinggal tulisannya dan tidak ada lagi pada amalan. Dalam hal ini saya teringat satu hari Jumaat, saya pernah berjumpa dengan tuan guru kita almarhum Syekh Murtada dalam pejabat dia. Hari itu dah kedua leh, mana dah selesai kerja. Memang saya cari waktu dia rehat, dia lapang sebelum pergi Jumaat. Masa tu dia tengah buat buku, kutip buku. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Apa hal? Dia dengan kita kan macam itulah dia punya apa, lembut dia. Apa hal? Tak ada, saya nak bertanya dengan Datuk. Apa hal yang nak tanya? Satu kes tulisan Al-Quran hilang daripada mashaf. Ingat lagi? Saya nak tanya Datuk, kes tulisan Al-Quran hilang daripada mashaf. Lepas tu dia tanya, Inta punya pendapat je no? Tanya kita no? Kita tak reti, dan cara kita menjawab merapui lah. Bagi saya tu tak hilang dah tu. Apalah sebab hilang, kalau hilang kat seremban, kita boleh ambil kat kelompok, ataupun kita boleh cetak baru, tak hilang nama dah. Jadi bagi saya Quran tak hilang. Dengar apa Syekh Murtada jawab, yang sebenarnya
Al-Quran dah lama hilang dari kita. Al-Quran sebenarnya hilang bila kita tidak lagi beramal dengan Al-Quran. Al-Quran sebenarnya dah tak ada kat kita bila kita tidak lagi beramal dengan Al-Quran. Jawapan tu lembut tapi amat menyentuh hati. Rupa kita dah lama tidak beramal dengan apa yang dituntut oleh Al-Quran. Dan ini telah disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun dulu. Bila kita melihat pada hadis ini, mendengar hadis ini, yakinlah, pupuklah sepenuh yakin di hati kita bahawa hadis ini membuktikan kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Apa yang disampaikan adalah perkara yang tidak pernah dia nampak. Apa yang berlaku hari ini telah disampaikan 1400 tahun dulu dan benda ni belum berlaku. Dan inilah mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda menyebutkan dari pagi itu apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Kerana itu, jangan lagi ada sikit pun keraguan kita tentang kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita amat beruntung. Kita adalah umat yang telah pun mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak perasan. Kita tak perasan yang sebenarnya kita dah pun mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baginda menyebutkan, ya Allah, permudahkan, tolong kami. Bila kami yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu merangkumi setiap individu daripada umatnya dan setiap individu daripada kita. Mudah kita nak datang semayang hari ini, mudah kita mengaji hari ini, mudah kita bertasbih hari ini, bertakbir hari ini, semuanya itu adalah syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu amat tidak wajar dan menjadi wajib kepada kita untuk meletakkan rasa kasih, rasa rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Kerana tanpa baginda sallallahu alaihi wasallam, macam saya cakap tadi, tidak kita akan kena dengan Allah, tidak akan kita dapat terima Islam dan iman yang kita nikmati hari ini. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kita pada baginda sallallahu alaihi wasallam, pupuklah azam di hati kita untuk kita perbanyakkan selawat kepada baginda. Dan hal ini yang sebenarnya kita dah lupakan, kita dah lalaikan puluhan tahun. Umur kita 50, 60, 70. Kalau kita teliti elok-elok,
40 tahun, 45 tahun dari umur kita jarang ambil berselawat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kon ubah. Yang ini kon ubah dari hari ini, dari malam ini. Perbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Buntunglah orang yang memperbanyakkan selawat dalam hidup dia. Beruntunglah orang yang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada paginya, petangnya, malamnya, siangnya. Dan selepas ini seboleh-boleh jangan lagi kita lalaikan daripada berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan memupuk rasa kasih, rasa rindu terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak kekal Al-Quran selain daripada tulisannya. Mana umat hari ini tidak lagi mengamalkan Al-Quran. Bila umat ini tidak lagi mengamalkan Al-Quran, itu tanda Al-Quran sebenarnya dah hilang daripada hati kita. Al-Quran sebenarnya dah hilang daripada sanubari kita. Al-Quran dah tak ada dalam kalbu kita. Yang ada itulah dalam almari, dalam rak. Bila disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam sebegitu, kita cuba ubah diri kita menjadi umat, menjadi hamba yang beriktikad, yang berazam untuk beramal dengan tiap ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita insya-Allah. Wala minal Islam illa ismuh. Wala minal Islam illa ismuh. Dan tidak ada yang tinggal daripada Islam kecuali namanya. Kita boleh cek apa yang dinamakan dengan nama Islam hari ini. Dari sudut praktiknya, kalau kita tengok dari sudut amalannya, jauh sebenarnya daripada amalan Islam. Kita tengok bank-bank kita. Hari ini setiap bank di Malaysia ada Islamic banking. Ya kan? Walaupun nama Cina. Walaupun nama happy. Diletakkan nama Islam supaya produk dia laku. Kita tengok banyak kes dalam pasaran, macam-macam jenama bondo yang diletakkan nama Islam. Walaupun produk itu bukan produk orang Islam. Diletakkan nama Islam supaya produk itu laku. Praktikalnya, amalannya, Islam itu tidak langsung dipraktikkan. Ini yang Nabi maksudkan, wala minal Islam illa ismuh. Inilah hakikat yang berlaku di zaman kita hari ini, dan kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Kan saya sebut banyak-banyak kan kena zaman tak saya. Tapi saya semua faham, semua tahu, semua dah tengok, semua alami. Kita alami sama-sama. Benarnya apa yang baginda sebutkan 1400 tahun dulu. Wahiyah
Yatasammawna bihi wa hum ab'adun nas min. Dia menamakan dirinya, produknya, premisnya dengan nama Islam, dan itulah orang yang paling jauh dari Islam. Inilah yang kita alami, inilah yang kita hadapi hari ini. Masajiduhum amirah, masjid hebat-hebat, masjid hebat-hebat. Kita ke keliling kita pun hebat-hebat masjid. Wa hiya kharabun minal huda. Tapi masjid-masjid ini kosong daripada petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nak buat macam mana? Sebab apa? Sebab dalam masjid kita sama-sama datang masjid, sama-sama duduk dalam saf, sama-sama berjamaah, kita masih menyimpan setahu dalam dada masing-masing. Sama-sama berjamaah, kita masih menyimpan dendam antara saudara kita. Sama-sama berjamaah, kita masih simpan hasad dengki, masih banyak dalam dada kita masing-masing. Saya tak kata siapa, tolong cek diri kita sendiri. Kalau ada buang. Sebab itu kita tak balik pentadbiran masjid tunggang langgang, bergamuk. Tak kisahlah ke mana pun, ke tempat saya pun, kampung saya pun. Sebab hati kita, kalbu kita, jiwa kita tidak mengamalkan Islam, tidak dokek jauh daripada Islam, maka kita jauh daripada petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ubah. Bila disebutkan ni bukan nak memburukkan apa yang berlaku, tapi sebab sedaya upaya kita ubah keadaan ini supaya hati-hati kita disatukan. Jiwa kita disatukan dengan ukhuwah, dengan persaudaraan, dengan kasih sayang, dengan hormat menghormati. Bila ada itu semua, barulah turun hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam masjid kita. Boleh dalam masjid ni kita buang segala yang kotor, ambil yang jernih ni, kita pupuk rasa ukhuwah, kita pupuk rasa hormat menghormati, kita pupuk rasa kasih sayang antara kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala pilih masjid kita ini untuk diturunkan hidayah. Mudah-mudahan masjid kita ini adalah masjid yang penuh dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Fuqaha dzalika zaman syarrul fuqaha tahta zillil sama. Fuqaha ni orang alim, orang fiqih, orang yang faham, orang yang berilmu, adalah syarrul fuqaha, orang yang paling syarrun. Syarrun ni saya nak tengok terjemahan dia apa dulu. Seburuk-buruk fuqaha, syarrun fuqaha, orang yang mengaku dia faham fiqh, orang yang mengaku macam-macam lah, pandai dia, membida'ahkan
Sebahagian besar daripada amalan-amalan kita dalam masjid yang telah diamalkan oleh mak ayah kita, yang telah diamalkan oleh datuk nenek kita, hari ini datang fuqaha yang mengatakan diri dia fuqaha, itu bid'ah. Baca Yasin bid'ah. Tahlil bid'ah. Ini yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita hadapi hari ini. Mak ayah dulu pun sama baca Yasin. Atuk nenek dulu sama baca Yasin. Hari ini dia baru belajar, dia mengatakan baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Orang tu bergaul ustaz, bergaul tuan guru, macam-macam gola. Lebih handal pula ada kita sebab dia ada doktor, ada profesor, pakai nama. Itulah seburuk-buruk ulama yang pernah ada di bawah langit, atas bumi. Banyak fitnah keluar daripada mereka, dan fitnah ini akan balik pada mereka. Ada ustaz-ustaz kita yang mengatakan tak payah talqin, tak payah tahlil arwah, sebab doa tak sampai pun pada si mati. Perbuatan ini bid'ah dan sia-sia. Ada kau kat sini? Ada kat sini macam tu? Minta tolong pada ustaz-ustaz ni, tolong declare dulu. Minta cakap kat dia, tolong declare dulu, bila saya mati so, tak payah semayang saya, tak payah baca Quran, tak payah tahlil. Declare dulu yang itu. Berani tak declare? Sebab doa tak sampai pada si mati. Bila doa tak sampai ke si mati, mana solat jenazah tak perlu. Baru benar rasa. Sebab dalam solat jenazah dari mula sampai ke habis, seluruhnya adalah doa untuk si mati. Jadi kalau ada ulama, ada tuan guru, ada ustaz yang mengatakan ini bid'ah, tak payah buat, sia-sia, minta tolong pada ustaz tu declare dulu bila dia mati, tak payah semayang, tak payah talqin, tak payah baca Quran. Kalau dia berani declare macam tu, okey. Tapi kalau saya mati so, minta tolong doa, minta tolong baca Quran, minta solat. Sebab amalan kita ni tak ada ke mana. Saya mengharapkan doa tuan-tuan lah. Kita mengharapkan doa saudara-saudara kita lah, untuk kita dapat sikit sebanyak keampunan dan rahmat Allah. Sebab itu dalam setiap waktu solat kita berdoa, lijami'il muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ini doa kita kat sini. Doa kita kat sini sampai untuk Muslim di Rusia, sampai untuk Muslim di Jepun, sampai untuk Muslim di Antartika kalau ada pun. Dan kita mengharapkan doa dari seluruh muka bumi ini untuk kita sampai.
Saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ini sebagai mukaddimah lah untuk kuliah kita. Dan saya ulang balik, sama-sama mulai malam ini kita pupuk rasa kasih, rasa rindu pada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita ni diterima sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita sama-sama berdoa agar kita dapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kala insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair